Bisawm dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu dalam bab berpuasa, yang mana Ibnu Abbas menyebutkan satu hadis, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm ay yawm Ashura wa hadha ash-shahr ay shahr Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis ini, tidak pernah aku melihat Nabi SAW begitu mengambil berat tentang ibadah berpuasa dalam satu hari, yang mana Nabi melebihkan hari tersebut berbanding hari-hari yang lain. Dan hari yang dimaksudkan itu adalah hari Ashura, iaitu hari ataupun tanggal 10 Muharram, hari yang mana kita berada pada hari ini, alhamdulillah. Dan moga-moga kita diberikan kekuatan dan juga kemampuan untuk meneruskan ibadah berpuasa pada hari ini, agar sama-sama kita memperoleh fadilat yang Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim terangkan di dalam hadis yang pelbagai. Jadi tajuk perkongsian bagi tazkirah Jumaat hari ini adalah berkaitan dengan satu risalah ataupun kitab kecil ataupun kutayib. Okay? Orang Arab kalau kitab yang besar, yang muka suratnya besar lah, maksudnya yang tebal-tebal tu dia panggil kitab. Tapi kalau yang kecil macam ni dia sebut kutayib, okay? Ataupun tasghir, atau risalah ataupun kitab yang kecil yang diberi judul Allamatni Ayah, okay? Yang bermaksud satu ayat Al-Quran telah mengajarkan aku, okay? Jadi dari buku ini dikarang oleh seorang hamba Allah yang diberi nama Mulhim Dubani daripada Mesir. Okay? Yang mana saya pertama kali saya membaca kitab yang kecil ini, dia mempunyai konten yang sangat ringan dan sangat mudah untuk kita sama-sama ambil manfaat dan juga istifadah daripada kitab yang kecil ini, yang mana pendekatan ataupun metodologi saudara Mulhim Dubani ini adalah mengambil potongan-potongan daripada 100 daripada potongan-potongan ayat Al-Quran, lalu diberikan ibrah ataupun tadabbur, bagaimana ayat itu boleh kita ambil manfaat dengan mengaitkan dengan kehidupan seharian kita, yang mana kita dapati sangat-sangat ajaib bagaimana tiada satu pun daripada ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang kita tak boleh kaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan pengarang memulakan kitab ini dengan menyebutkan beberapa fadilat dalam interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kita di samping merujuk kutub at-tafasir, kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama al-mufassirun rahimahumullah, di sana ada satu lagi bentuk interaksi yang kita boleh ada dengan ayat-ayat Al-Quran itu, dengan mengambil pendekatan tadabbur. Okay? Bagaimana kita boleh kaitkan ayat itu dengan segenap aspek dalam kehidupan kita. Jadi beberapa fadilat ataupun beberapa kelebihan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim dari sudut tafsir ataupun tadabbur, seperti yang dinyatakan di dalam kitab ini, antaranya adalah qala al-ulama, berkata para ulama, illam takum mimman qala Allahu fihim yatlunahu haqqa tilawati fakun min ahli qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min fa in fata 'alayka hadha wa dhak fala aqall min talbiyati qawlihi ta'ala fastami'u lahu wa ansitu ala tatruk hazzaka min al-Quranil Karim. Jadi apa yang disebutkan, antara fadilat yang disebutkan untuk kita sentiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, di sana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 ayat yang berkait, yang macam mana kita boleh kaitkan ayat ini dengan
tahap interaksi kita, intifa' dan juga istifadah, bagaimana kita boleh mengambil manfaat daripada Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, mana tuan-tuan yang ada aplikasi Al-Quran dalam telefon boleh buka terus, tengok terus secara langsung apakah ayat yang mana saya nak nyatakan ini, supaya sama-sama kita boleh ambil istifadah. Tapi bila habis sahaja tazkirah Jumaat ni, semasa khatib membaca khutbah, maka kita tinggalkan dululah telefon kita tu. Tapi untuk tujuan ini tidak mengapalah, sama-sama kita ambil manfaat. So ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-121 ni Allah sebutkan yatlunahu haqqa tilawatih, mereka yang membaca ataupun bertilawah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Okay, maksudnya dijaga setiap sifat huruf dan juga memahami makna apakah yang dibacakan daripada ayat Al-Quran, yang mana Allah sebutkan ini adalah martabat tertinggi bagi seorang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran bukan dengan tajwid dan juga tartil, dan menjaga sifat-sifat huruf dan ahkam tajwid. Dalam masa yang sama dia faham apa yang dia baca lalu diamalkan. Di mana kita disebutkan para sahabat tidak pernah menghafal 10 ayat Al-Quran, melebihi 10 ayat Al-Quran, melainkan mereka telah memahami dan mengamalkan ayat-ayat tersebut, 10 ayat tersebut terlebih dahulu. Setelah diamalkan dan difahami dan bumikan mesej yang mereka hafal daripada 10 ayat itu, barulah mereka berpindah kepada 10 ayat yang seterusnya. Jadi di situ menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim hasil didikan Nabi SAW bukan sahaja menitik beratkan tilawah, aspek tilawah Al-Quran, bahkan menekankan juga aspek kefahaman dan juga bagaimana ayat tersebut boleh diaplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai seorang Muslim. Okay? So pengarang ini mengatakan dalam Al-Quran, martabat yang tertinggi dalam interaksi kita dengan Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran dengan tilawahnya dan juga menjaga tajwidnya serta membacanya dengan tartil, dalam masa yang sama memahami apakah tuntutan ayat Al-Quran tersebut. Okay? Fakun min ahli. Okay? Faqauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara min. Maka kita tahu mungkin bagi sebahagian daripada kita tidak berkemampuan, tidak punya keupayaan dan pengetahuan, ataupun kita tidak pernah belajar untuk baca Al-Quran dengan baik. Contohnya, walaupun kebanyakan daripada kita puan Muslim, alhamdulillah, sejak daripada kecil lagi ini adalah aspek yang tidak ditinggalkan, bahkan sangat dititik beratkan. Tapi pengarang menyebutkan qaul daripada ulama, sekiranya kita tak boleh menjadi daripada golongan yang membaca Al-Quran dengan tilawah, tartil, tajwid, dalam masa yang sama memahami tafsir dan juga tadabbur ayat tersebut, maka janganlah kita terlepas dari menjadi golongan yang Allah sebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey? Kalau ayat-ayat daripada surah yang panjang-panjang, juzuk yang awal-awal tu susah untuk kita baca, apatah lagi nak memahami isi kandungannya, maka jangan kita tinggalkan terus Al-Quran. Bahkan bacalah ayat-ayat ataupun daripada surah-surah yang pendek, okay? Daripada juzuk 30 terutamanya. Okay? So itu adalah level yang kedua, iaitu kalau tak boleh baca surah-surah yang panjang dengan tajwid, tartil, memahami tafsir dan juga tadabbur, maka jangan kita ketinggalan daripada tergolong daripada apa yang Allah sifatkan sebagai mimman yaqra'u ma tayassara minal Quran. Okay? Baca apa yang mudah daripada Al-Quran. Okay? Kalau itu pun kita tak mampu juga untuk melaksanakan, maka Allah di surah yang lain, iaitu surah Al-A'raf ayat 204, Allah katakan fastami'u lahu wa ansitu. Okay? Iaitu apabila ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kamu, diterangkan tentang tafsir dan penerangannya, maka berilah perhatian dan diam dan beri perhatian kepada penerangan berkenaan dengan kefahaman daripada ayat Al-Quran yang dibacakan.
Okay, so maksudnya ada 3 level. Level pertama yang betul-betul baca dengan tajwid, tartil, dan dalam masa yang sama memahami tafsir dan juga tadabburnya. Sekiranya level itu kita tak mampu, maka jadilah daripada golongan yang membaca ayat-ayat yang senang, yang mudah daripada Al-Quran yang kita dah sentiasa hafal. Mungkin daripada kecil kita hafal ayat-ayat lazim dan surah-surah lazim, maka lakukan sedikit anjakan ataupun upgrading dengan kita mula memahami ayat-ayat yang kita baca. Sekiranya itu pun kita tak mampu lakukan, maka jadilah daripada golongan yang apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka diam dan mereka memberikan perhatian kepada ayat itu dibacakan dan juga penerangannya. Yang penting, jangan tinggalkan bahagian kita dengan Al-Quranul Karim. Jangan langsung tidak ada muamalah ataupun interaksi dengan Al-Quranul Karim. Okay. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW. Okay. Bukan Abdullah bin Mas'ud, maaf. Seorang ulama, idza wajadta ghubaran ala mushafik fa'lam anna al-ghubara alladhi ala qalbik ashaddu wa akthar. Okay, apa maksudnya? Sekiranya kita mendapati di dalam mushaf Al-Quran yang kita ada habuk di atasnya, maka ketahuilah habuk yang ada dalam hati kita tu adalah lebih tebal dan lebih banyak. Okay? Satu kata-kata ulama yang sangat mendalam maksudnya apa yang dia nak sampaikan kat sini, maksudnya kita tak buka langsung mushaf Al-Quran kita tu sampai berhabuk. Kalau selalu buka, ambil atas almari, baca, letak balik, dia tak berhabuk. Okay? Tapi kalau kita ada lebih daripada satu mushaf Al-Quran, hanya kekal berada di atas rak buku, di atas almari, tanpa disentuh, tanpa dibuka, tanpa diambil istifadahnya, maka ketahuilah habuk yang ada dalam hati kita, yang menitupi hati kita itu adalah lebih tebal dan lebih dahsyat. Okay? Cuma hari ni orang boleh kata, tak apa ustaz, kita ada aplikasi dalam Al-Quran, ada Al-Quran dalam smartphone kita. So tak kalau Al-Quran dekat rumah yang fizikal tu berhabuk, tak semestinya kita tak baca Al-Quran. Okay, khair, alhamdulillah. Okay, sekiranya itu yang kita buat, sentiasa melazimi Al-Quran menerusi aplikasi yang ada dalam phone kita, alhamdulillah. Okay, tapi kalau app dalam Al-Quran kita tu, phone kita suruh update pun kita tak update, maksudnya dah terang-terang kita jarang buka aplikasi Al-Quran tu, even ada dalam telefon kita sendiri. Okay? Aplikasi ada dalam Al-Quran tapi tak tahu nak guna, tak tahu nak cari ayat macam mana, tak tahu nak bookmark ayat kita, ayat yang mana kita last baca dan sebagainya. Okay? Jadi jangan lupakan bahagian kita daripada Al-Quranul Karim agar kehidupan kita sentiasa berpandu apabila kita sentiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu kalamullah Ta'ala. Jadi yang bagus saya dapati daripada kitab yang kecil ini adalah bagaimana pengarang ini telah menyertakan ayat-ayat, potongan ayat-ayat Quran yang pendek untuk kita ambil istifadah dengan penerangan yang sangat mudah. Okay? Mudah tak mudah, kita tengok contoh antara potongan ayat yang diberikan ibrah terhadap ayat-ayat tersebut. Yang pertama daripada surah Ali Imran ayat 92. Okay? Yang mana qauluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okay? Kamu takkan mencapai tahap kebaikan ataupun bir itu sehinggalah kamu meninfakkan apa yang kamu suka, daripada apa yang kamu suka. Ayat yang kita sentiasa baca. Okay? Maksudnya Allah nak kata martabat kebaikan yang dinamakan albir itu, seseorang itu takkan selamanya peroleh martabat itu sekiranya mereka tak mula memberikan infak, bersedekah daripada apa yang mereka sukakan. Okay?
So komentar ataupun syarahan yang dikemukakan oleh pengarang dalam kitab ini, dia menyebutkan qala qauluhu ta'ala mimma tuhibbun wa laysa mimma la tahtajun aw min ayyi shay'in turidun lianna rutbatal bir tastahiqquha 'indama tantasir 'ala syuhhin nafs wa tafdiluha 'ala al-ghayr. Apa yang dia nak katakan di sini? Sekarang mengatakan, perasan tak kita bahawa dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut Allah tak kata kamu takkan memperoleh martabat kebaikan ataupun bir tu sehinggalah kamu menginfakkan daripada apa yang kamu mahukan ataupun daripada apa yang kamu tak perlukan. Bermaksud infak yang membolehkan seseorang itu mencapai tahap kebaikan yang tinggi. Bir ni bukan kebaikan yang biasa-biasa. Bir ni kebaikan yang Allah hanya gunakan perkataan bir itu, walaupun dari segi maksudnya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, bir tu kebaikan. Apa lagi perkataan bahasa Arab yang merujuk kepada kebaikan? Al-khair. Khair pun kebaikan juga. Okay? Tapi bir ni Allah hanya gunakan, ataupun Nabi SAW hanya gunakan pada kebaikan yang benar-benar dituntut, yang tinggi tahap kebaikan tersebut. Contohnya apa? Birrul walidain, taat ataupun buat baik kepada ibu bapa. So Allah hanya gunakan bir itu pada keadaan-keadaan tertentu sahaja, merujuk kepada kebaikan yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat sini Allah kata, Allah tak sebut kamu takkan mendapat martabat bir tu sehinggalah kamu menginfakkan daripada apa yang kamu tak perlukan. Okey? Kan biasa kalau kita nak infak kepada orang ramai, contoh nak infak makanan, nak infak pakaian, okay, kepada orang yang ditimpa musibah, contohnya berlaku bencana banjir di satu-satu negeri. Kita lihat banyak, alhamdulillah, pertubuhan-pertubuhan NGO yang bukan kerajaan dan sebagainya mengumpulkan pakaian-pakaian. Kita tengok pakaian-pakaian macam mana yang diinfakkan, pakaian-pakaian terpakai, betul? Itu ia masih satu infak untuk mendapatkan kebaikan dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Allah kata dekat sini, martabat kebaikan bir itu kita takkan peroleh selagi mana kita tak mula bersedekah ataupun infak benda yang kita betul-betul suka. Mimma tuhibbun, benda yang kita suka. Bukan kita infak benda yang kita dah tak perlukan. Baju lama, seluar lama, pakaian lama-lama. Okay, ataupun kalau nak bagi makanan, nak infak makanan, kita infakkan makanan yang biasa-biasa, okay, yang kita sendiri pun tak makan makanan tersebut. Okay? Tapi bila nak infak dan dalam masa yang sama kita nak dapatkan pahala semaksimal mungkin, Allah sebutkan kena mula infak benda yang kamu suka. Okay? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sebutkan dalam hadis yang kita sentiasa dengar, tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak sukakan apa yang ada pada sahabatnya sama seperti apa yang dia kehendak pada dirinya. Maksudnya kalau kita sukakan pada diri kita makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, baik kualitinya, untuk kesempurnaan iman, itu juga yang sepatutnya kita harapkan kepada saudara-saudara kita Muslim yang lain. Okay? So pendek penerangan daripada ayat tersebut, tapi kita lihat bagaimana daripada dua perkataan sahaja, bila kita benar-benar mengetahui mengapa Al-Quran itu sempurna, adalah juga daripada sudut pemilihan perkataan-perkataan yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Jadi Allah tak sebutkan mimma la tahtajun, Allah sebutkan mimma tuhibbun, daripada benda yang kamu suka. Jika kamu infakkan, insya-Allah akan mendapat martabat kebaikan albir, sama tahapnya macam kita buat baik dengan ibu bapa kita. Okey? So itu ayat pertama yang dia kongsikan. Kemudian ayat yang kedua yang ingin saya ambil kesempatan untuk kongsikan dalam tazkirah Jumaat hari ini adalah ayat daripada surah Taha, ayat yang ke-20. Tuan-tuan yang ada telefon boleh search ayat yang saya nak baca ni, lalu kita sama-sama dapat istifadah dengan lebih dekat lagi ya. Surah Taha ayat 20, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pendek je ayat dia. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa
Okay, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui rahsia, sir. Okay, rahsia wa akhfa, apa yang lebih sulit daripada rahsia. Okay, so kita baca, okay, kita tahu Allah mengetahui rahsia sebab Allah mengetahui semua benda. Hatta ada satu daun pun yang jatuh daripada pokok ke muka bumi, melainkan Allah mengetahui benda itu berlaku. So tak ada apa yang tersembunyi daripada Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu asir, rahsia. Apa yang kita tak bagi tahu dekat orang lain, itu rahsia. Okay. Tapi Allah tambah lagi, bukan sekadar rahsia yang Allah tahu. Allah tahu wa akhfa, yang lebih sulit, yang lebih private daripada rahsia. Apa maksudnya? Okay, pengarang ini disebutkan hatta thanaya ma yakhtur fi dhihnik mimma la tastati'u at-ta'bir anhu anta fa inna Allah ya'lamu. Maksud dia apa? Kadang-kadang kita berada dalam situasi yang mana kita ada rahsia yang kita tak bagi tahu orang lain. Itu satu. Dan yang kedua, kadang-kadang apa yang terlintas dalam fikiran kita yang kita belum boleh letakkan pemikiran kita itu, buah fikiran kita itu dalam satu ayat. Okay? Yang kita boleh comprehend dan boleh faham ayat tersebut. Tapi ketahuilah bahawa yang itu pun Allah mengetahui juga. Okay? Maksudnya nak menceritakan bahawa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, hatta benda-benda yang masih lagi kita baru terfikir, baru terlintas dalam fikiran kita, belum lagi kita letakkan dalam satu ayat yang apa dia panggil, jumlah mufidah, ayat yang memberikan makna dan kefahaman kepada orang yang mendengar ataupun kepada diri kita sendiri. Hatta benda itu pun Allah mengetahui. Okey, so itu adalah tadabbur yang kedua. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dia gunakan perkataan ma yakhtur fi dhihnik, apa yang terlintas di fikiran kita. Dalam satu hadis Nabi sebutkan tentang deskripsi ataupun gambaran nikmat yang akan kita peroleh dalam syurga Allah, insya-Allah di hari akhirat nanti, adalah syurga Allah itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Okay? Maksud dia apa? Segala nikmat yang menanti penghuni syurga itu adalah ma la ainun ra'at, yang tak pernah mata apa-apa pun makhluk pernah melihat nikmat yang sedemikian semasa mereka hidup, wala udhunun sami'at, bahkan telinga kita pun tak pernah mendengar tahap nikmat yang sedemikian rupa yang Allah janjikan dalam syurga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tak pernah terlintas dalam hati kita tahap nikmat yang Allah janjikan dalam syurga. So itu adalah level ataupun tahap bagaimana nikmat dan juga kelebihan yang Allah berikan kepada penghuni syurga kelak. Okay? So itu adalah ayat yang kedua yang dikongsikan oleh pengarang dalam kitab ataupun risalah kecil Allamatni ayat ini. Okay? Kita pergi pula kepada ayat yang ketiga daripada surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-20. Okay, kalau tuan-tuan boleh buka daripada phone ataupun yang ada mushaf, boleh buka daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-20. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftun. Yang mana dalam ayat ini Allah menerangkan tentang sifat malaikat. Okay, sifat para malaikat ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat, antaranya adalah mereka sentiasa bertasbih, yusabbihuna al-laila wan-nahar, siang dan malam, la yafturun, tidak henti-henti. Okay? Maka tadabbur yang diberikan oleh pengarang adalah aktsarul bashar syabahan bil malaikah aktsaruhum tashbihan lillahi ta'ala. Manusia yang paling menyerupai malaikat itu adalah mereka yang banyak tasbihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simple.
Okay? So kita tahu malaikat dari satu sudut adalah makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah mengingkari apa jua yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka akan melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. So daripada satu sudut kita melihat kesempurnaan sifat malaikat itu, yang mana Allah menjadikan mereka sebagai satu makhluk yang taat, yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana manusia kita sendiri nak menjadi satu makhluk yang daripada sudut itu menyerupai malaikat. Daripada ayat ini kita tahu bahawa antara sifat dan juga perbuatan yang malaikat buat itu adalah sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang, la yafturun, tidak henti-henti. Maka lebih banyak seseorang itu bertasbih kepada Allah, lebih menyerupai mereka kepada malaikat daripada aspek itulah. Okay? Walaupun dalam ayat yang lain seperti mana yang kita tahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah jadikan berbanding dengan sekalian makhluk itu manusia sebaik-baik kejadian daripada satu aspek. Okay? Daripada aspek bagaimana dekatnya satu makhluk itu kepada Allah dengan melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan. Malaikat adalah makhluk yang kita sepatutnya contohi. Okay? Dan daripada ayat ini, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa berhenti. Okay? So nak lebih menyerupai malaikat daripada aspek pendekatan diri kita kepada Allah, banyakkanlah bertasbih kepada Allah. Simple. Okay? Kemudian pergi pula kepada ayat daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke 165, 165, yang mana Allah sebutkan, ini potongan saja, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', yang bermaksud Allah selamatkan mereka yang menegah daripada kemungkaran. Okay? Salah satu ciri untuk mendapatkan keselamatan ataupun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita menegah kemungkaran, di samping menyuruh kepada kebaikan ataupun ma'ruf. Tapi perasan tak kita dalam ayat ini Allah tidak katakan mereka yang berjaya menghentikan kemungkaran. Allah sekadar kata untuk kamu diselamatkan oleh aku, yakni Allah, apa yang kamu perlu buat? Menegah daripada kemungkaran, bukan berjaya menghentikan kemungkaran. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa yang Allah lihat adalah usaha kita. Usaha kita untuk amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah tak tengok result, Allah tengok usaha. Kalau Allah tengok result, mungkin salah seorang Nabi pun tak akan dapat masuk syurga. Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam, yang mana usaha dakwahnya 950 tahun, tapi yang masuk Islam cuma berapa orang aja. Okay? Yang berjaya Nabi Nuh alaihissalam bawa mereka daripada kemungkaran kepada ma'ruf itu berapa orang saja. Tapi Allah tak lihat. Dan mana Nabi Nuh itu bukan sahaja seorang Nabi, bukan sahaja sebagai Rasul, bahkan ulul azmi minar rusul, mereka daripada kalangan Nabi dan juga Rasul yang memiliki keazaman, okay, kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga merupakan salah satu sifat yang wajib bagi para rasul, iaitu sifat tabligh, okay, iaitu sifat menyampaikan. Okay? Tapi jangan kita jadikan ayat ini untuk sekadar melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu tanpa sebarang hikmah. Kerana di sana ada ayat-ayat lain yang kita perlu lihat dan harmonikan juga, yang mana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmah itu memberikan tafsiran ataupun maksud, pengertian kepada perkataan hikmah itu dengan sangat komprehensif, iaitu fi'lun ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi.
Maksud hikmah tu apa? Buat apa yang sepatutnya, apa yang sesuai, perbuatan yang bersesuaian, alal wajhil ladzi yanbaghi, dalam satu cara yang bersesuaian, fi waqtil ladzi yanbaghi, dalam masa yang bersesuaian. Okey, maksudnya dalam dakwah perlu ada hikmah yang bermaksud kita sesuaikan dakwah itu dengan keadaannya, dengan circumstance ataupun senario dia. Ada masa perlu berkeras, ada masa perlu logical dan rasional dalam argument yang kita berikan kepada madhum kita. Ada masa perlu pendekatan emosi, okay? yang boleh menjentik hati dia dan unlock hati dia untuk menerima nasihat ke arah kebaikan ataupun ma'ruf. Okay? Sebab kadang-kadang kita suka sangat justify kegagalan kita dalam dakwah, okay, mengajak kepada kebaikan dengan ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Betul ayat Al-Quran, Allah sebutkan maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, ingatlah bahawa kamu sesungguhnya hanya seorang pemberi pengingatan. Lasta alaihim bimusaitir, bukanlah kamu daripada orang yang boleh mengawal hati manusia sama ada nak menerima ataupun tak. Okay? Kadang-kadang kita suka justify kegagalan kita dalam dakwah dengan ayat ini. Tapi make sure sebelum kita boleh gunakan ayat ini sebagai hujah, kita dah laksanakan, dah betul-betul menekuni, dah betul-betul berstrategi dalam kita nak menyampaikan kebaikan dan menegah daripada kemungkaran. Kerana Allah ataupun Nabi SAW menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Allah suka sekiranya hamba-Nya melakukan sesuatu perbuatan, dia menekuni perbuatan tersebut, bukan sekadar buat untuk lepaskan tanggungjawab daripada bahu kita, bahkan betul-betul menekuni, betul-betul berstrategi dalam kerja dakwah. Okay? Dalam pekerjaan kita seharian di pihak pengurusan, okay, akan buat retreat, akan buat strategi planning, akan buat 5-year planning, apa yang nak dicapai dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada visinya dan dirangka strateginya, ada KPI yang nak dicapai setiap tahun, setiap quarter, even setiap suku tahun. Okay? Mengapa tidak juga ada pendekatan yang sama dalam dakwah, dalam kita nak menyampaikan Islam? Okay? So perlu ada strategi, perlu ada matlamat yang jelas dan juga strategi dan juga perancangan yang jelas. Okay? Moga-moga kita sama-sama tergolong daripada golongan yang Allah nyatakan daripada surah Al-A'raf ini, yang mendapat an-najah minallah, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pergi pula kepada ayat daripada surah Al-Furqan ayat 32, yang mana Allah menyebutkan kadza, bukan keseluruhan ayat, disebutkan potongan-potongan daripada satu ayat. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak, yang demikian itu adalah untuk menetapkan jiwa ataupun hati kamu. Okay? Konteks ayat ini adalah, kalau tuan-tuan baca, betulkan saya kalau tersilap, ada golongan musyrikin, okay, ataupun golongan yang tidak beriman kepada Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan fi jumlatin wahidah, sekaligus tak turun sedebuk, 30 juzuk, 114 surah, lebih 6,000 ayat tu, kenapa tak turun sekaligus? Allah menerangkan, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, yang demikian itu adalah agar hati kamu ataupun jiwa kamu itu lebih dapat ditetapkan ataupun ditenteramkan. Maksudnya macam mana? Contohnya macam ni, kalau ayat Quran hanya turun sekaligus pada awal kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sana takkan ada lagi interaksi dan komunikasi antara Nabi dan juga antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah. Sedangkan di sana kita lihat ayat-ayat, contohnya ayat daripada surah
surah apa? Surah Al-Kahf ayat 6. Fala'allaka baqi'un nafsaka. Tak ingat macam mana sudah ayat tu. Tapi ayat itu pendeknya macam Nabi berduka cita. Okay, risalah Islam yang nak disampaikan kepada masyarakat musyrikin kufar Quraisy itu tak diterima, bahkan diejek, bahkan Nabi dapat ancaman untuk dibunuh lagi. Okay, duka citanya Nabi itu sehingga Allah terpaksa tu Allah menurunkan ayat ini untuk konsol, untuk memberikan ketenteraman, ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so kalau Al-Quran itu dah turun dengan komplit pada peringkat awal, maka bila berlaku kesusahan juga rintangan dalam usaha dakwah Nabi SAW, maka di sana dah tak ada lagi lah ayat Al-Quran yang Allah turunkan untuk menenangkan hati Nabi SAW. Okay, teguran daripada Allah, janganlah kamu membinasakan diri kamu ya Muhammad atas duka citanya kamu kerana mereka tidak mengikut Islam ataupun kekal dalam kesesatan mereka. Okay? Daripada satu aspek lagi kita boleh lihat bahawa ayat ini benar-benar menunjukkan basyariyatun Nabi SAW, elemen ataupun aspek kemanusiaan Nabi SAW. Okay? Bagaimana Nabi itu kita tak sepatutnya mentakdiskan, mendewakan Nabi itu sehingga lebih daripada apa yang Allah jadikan Nabi SAW itu. Okay, dan baru-baru ini kita pun dikejutkan bagaimana orang Melayu non-Muslim kita yang membuat video, membuat perakuan bahawa mereka adalah pengikut ajaran Sihab tu, ada Suhaili Muhammad tu, yang mana mereka beriman atau kepercayaan mereka bahawa Muhammad itu sendiri adalah Allah. Na'udzubillah, kefahaman yang sebegini mentakdiskan Nabi lebih daripada apa yang Allah telah tetapkan kepada Nabi. Maka dah tak ada beza lagi mereka dengan penganut agama Kristian contohnya yang mentakdiskan Nabi Isa. Okay? Sedangkan Nabi Isa sendiri alaihi salam menyebutkan dalam surah Maryam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Pengakuan Nabi Isa sendiri bahawa Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah, maka sembahlah dia, hadza siratun mustaqim. Okay? So itu adalah daripada surah Al-Furqan ayat 32, bagaimana Allah menjelaskan bagaimana nak menetapkan jiwa kita adalah dengan berterusan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian mungkin ayat yang terakhir sebelum kita tutup, daripada surah Ali Imran ayat 159, yang mana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu Muhammad ada pendekatan yang keras, hati kamu keras dalam nak menyampaikan Islam, lan faddu min hawlik, maka semua mad'u dan audiens kamu akan lari daripada mendengar peringatan yang nak diberikan. Okay? So daripada ayat ini pengarang ni menyatakan, hatta law kana khitabuka muqni'an wa hujjatuka zahiratan wal haqqu ma'ak tabqa al akhlaqu awwalan. Okay? Maksudnya apa? Walaupun hujah, argumen yang kamu bagi kepada mad'u ataupun orang yang kamu nak dakwah itu, hujah dan argumen itu adalah argumen yang paling bagus, yang paling logical dan paling rasional, dan kebenaran juga berada di pihak kamu. Okay? Maksudnya Nabi, tidak ada orang yang lebih baik hujahnya dalam berdakwah daripada Nabi SAW. Dan juga Nabi berdakwah dalam keadaan dia menyampaikan satu kebenaran. Maksudnya kebenaran itu ada pada pihak Nabi SAW. Tapi Allah kata apa? Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawli. Walaupun kamu ada hujah yang bagus, kebenaran berada di pihak kamu, tapi sekiranya tidak disampaikan Islam itu dengan hati yang terbuka dan juga kelembutan dan juga hikmah, kebijaksanaan dalam berdakwah, lan faddu min hawli, mereka semua akan lari daripada mendengar peringatan yang nak diberikan oleh kamu wahai Muhammad.
Maksudnya apa? Maksudnya akhlak itu kekal sebagai faktor paling utama dalam kita nak berdakwah amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Okay? So itu adalah beberapa butiran permata tadabbur yang kita peroleh daripada buku ini. Boleh tuan-tuan bagi yang berkemampuan untuk membaca dalam bahasa Arab, boleh download kitab ni, ada dalam bentuk PDF. Allamatni ayah. Okay? Pengarangnya Mulhim Dubani daripada Mesir. Okay? Yang mana dia hanya menerangkan potongan-potongan ringkas daripada ayat Al-Quran, lalu diberikan juga ta'liq ataupun tadabbur ataupun kefahaman, penjelasan ataupun tadabbur daripada ayat itu secara ringkas, supaya kita boleh baca keseluruhan Al-Quran walaupun tak peroleh kesemua kefahaman terhadap secara detail kepada semua ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, tapi setidak-tidaknya ayat-ayat, potongan-potongan ayat daripada keseluruhan 30 juzuk ini dapat kita faham secara ijmal, ataupun secara surface pun tak apa dah untuk tahap ni. Dan sekiranya berkemampuan, saya percaya even di masjid ini sendiri pun ada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para asatizah yang berkenaan dengan tafsir dan juga tadabbur Al-Quran daripada juzuk yang pertama dan insya-Allah sehingga juzuk yang ke-30. Okay? Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah satu saluran untuk menyampaikan ini. Moga-moga Allah menjadikan kita daripada golongan yang mimman yastami'una al-Quran fayattabi'una ahsanah, daripada mereka yang mendengar ayat Al-Quran dibacakan dan mengikut yang terbaik daripada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayashqa. Allahumma ij'alna li kitabika minat talin wa laka bihi minal 'amilin. وبالأعمال قائمين وبالقسط قائمين وبالأعمال مخلصين وعن النار مزحزحين وفي الجنان مخلدين وإلى حوض نبيك واردين وإلى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله تعالى وأعلم.